Hai, kita sambung tajuk pembezaan untuk subtopik titik maksimum dan juga minimum. Sebelum ni kita sudah belajar asas pembezaan dan juga mencari nilai pembezaan peringkat kedua. So kita tengok muka surat 21 modul pembezaan. Menentukan titik pusingan suatu lengkung maksimum atau minimum dengan menggunakan kaedah pembezaan peringkat kedua. Okey, sebelum tu, titik-titik pada lengkung Y sama dengan Fx dengan keadaan dy per dx dikenali sebagai titik-titik pusingan, titik pegun ataupun titik penukaran. Okey, kita tengok graf. Sini, kita ada lengkung. Okey, kita ada titik minimum di sini A dan juga titik maksimum B. Okey. Titik-titik pusingan terdiri daripada titik maksimum dan juga minimum yang mempunyai tangent yang selari dengan paksi X. So, yang biru ini adalah garis tangent yang selari dengan paksi X. Kecurunan dia ialah kosong. So, that's why dy per dx sama dengan kosong. Sebab aplikasi untuk pembezaan adalah kecerunan. Okay. So, B pun sama juga. dy per dx tu mesti kosong pada titik maksimum. Okey. Ni titik minimum, yang ini titik maksimum. Okey. Bagaimana dengan pembezaan peringkat kedua? Pada titik minimum, nilai pembezaan peringkat kedua mestilah positif ataupun besar pada kosong. Dan kalau untuk titik maksimum, pembezaan peringkat kedua dia mesti bernilai negatif, kurang daripada kosong. Okey. So, terdapat dua cara untuk mencari titik maksimum dan juga minimum. Pertama, kaedah pembezaan peringkat kedua. Yang kedua itu adalah kaedah lakaran tangent. Tetapi untuk kita, silibus kita akan pelajari kaedah pembezaan peringkat kedua sahaja. Okey. Pada contoh 13, muka surat 21, tengok. Carikan koordinat titik-titik pusingan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan sama ada titik-titik itu ialah titik maksimum ataupun titik minimum. So ada dua perkara. Mula-mula cari titik pusingan. Seterusnya baru tentukan sama ada ia adalah maksimum ataupun titik minimum. Okey. So untuk overall kita ada 5 step. So kamu kena hafal 5 step ni. Okey. So, step pertama, kita kena cari pembezaan peringkat pertama dan kedua. dy per dx dan d square y per dx square. So, daripada fungsi soalan A, fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 8x tambah 3. Kamu sudah belajar asas pembezaan kan? So, kita akan dapat 4x tolak 8. Betul kan? So, lepas tu baru cari pembezaan peringkat kedua daripada sini. So, kita akan dapat 4 sahaja. Okey. Step kedua, cari koordinat X. Ingat, pada titik pusingan, dy per dx sama dengan kosong. So, gantikan. Daripada pernyataan ini, gantikan dy per dx yang kita dapat. Kita dapat dy per dx 4 bersamaan dengan 4x tolak 8 kan? Tadi. So, letak 4x tolak 8 sama dengan kosong. Kemudian gunakan kamu punya skill algebra kamu tu untuk cari nilai x. Pindah-pindah. Dapatlah 4x sama dengan 8. So next, x sama dengan 8 per 4. So nilai dia adalah 2. Algebra. Asas algebra. Okay. So dapat x. Masuk step ketiga. Step ketiga, cari koordinat y. So, y. Macam mana? Menggunakan fungsi yang diberi tadi. Kita sudah dapat x sama dengan 2. Masukkan dalam fungsi dalam soalan. Okey? Gantikan nilai x. So, kita dapat 2 darab dengan 2 kuasa 2 tolak 8 darab 2 tambah 3. Tekan kalkulator. Dapatlah negatif 5. Settle untuk step ketiga. Next, sudah ada x, sudah ada y. Cari, tulis balik dalam bentuk koordinat titik pusingan x, y.
So, maka titik pusingan ialah X tadi 2, Y kita yang baru kita dapat tadi negatif 5. So, titik pusingan kita 2, negatif 5. So, menjawab soalan yang pertama tadi kan, titik pusingan kita sudah dapat. Last sekali, barulah kita cari titik maksimum dan minimum. Adakah ini titik maksimum ataupun minimum? Okey, macam mana? Kita tahu tadi, kalau titik minimum, pembezaan peringkat kedua dia mesti positif. Kalau titik maksimum, pembezaan peringkat kedua dia mesti negatif. Daripada yang step pertama yang kita dapat, d square y per dx square bersamaan dengan 4. 4 positif kan? Besar daripada 0. So, maka titik 2, negatif 5 adalah titik minimum. Okey? Boleh faham? Okey, itu sahaja asas untuk mencari titik maksimum dan minimum. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih.